الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah kita mengingatkan diri kita sendiri dan juga mereka yang berada di sekitar kita agar sentiasa berusaha menjaga iman kita, kerana imanlah yang boleh menyelamatkan kehidupan kita di akhirat, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan di dalam syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang tidak dapat digambarkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Di samping itu juga perlu kita sentiasa meletakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penanda aras dalam segala tindak tanduk kita, segala tingkah laku kita, dan menentukan sikap kita dalam berurusan dalam semua perkara, kerana takwalah yang menjanjikan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Sama ada dalam kita melakukan ibadat secara khusus seperti solat, seperti kita berpuasa, kita mengerjakan haji dan sebagainya lagi, ataupun ibadat umum, apa saja yang kita buat kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan berbetulan dengan panduan syariat Allah Subhanahu wa taala, amal kita dikira sebagai pahala di sisi Allah, dikira sebagai ibadat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu sentiasa menjadi ukuran dalam kehidupan kita pada hari ini, iaitu perkiraan apakah yang kita lakukan ini menepati kehendak hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, jadikan dosa dan pahala sebagai acuan di dalam amalan kita. Sekiranya pahala, maka teruskan amal tersebut, lakukanlah yang terbaik. Sekiranya dosa, maka berhentilah, bertaubatlah, kerana Allah Subhanahu wa taala begitu suka pada hamba apabila melakukan kesilapan dan kesalahan, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mati adalah satu kepastian. Sama ada kita bersedia untuk menemuinya ataupun tidak bersedia, pasti ia akan menemui kita satu masa nanti apabila telah tiba waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tempat dan masa sahaja yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang bermaksud, tiap-tiap diri akan merasai mati, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu sekalian yang akan dikembalikan, yakni dengan kematian. Walaupun kematian merupakan sesuatu yang pasti, namun kita tidaklah boleh bercita-cita untuk menginginkan kematian atau memohon kematian, baik kerana ditimpa bala bencana dan kecelakaan disebabkan oleh terlantar sakit yang tidak mungkin sembuh, ataupun hidup dengan tekanan yang tinggi, ataupun kesusahan yang kita alami. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, janganlah salah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati, dan janganlah berdoa memohon kematian sebelum tiba masanya, kerana apabila matinya seseorang itu, maka terputuslah amalannya, dan tidaklah bertambah umur seorang mukmin itu, melainkan semuanya dalam kebajikan dua. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ditegah untuk bercita-cita untuk mati, tetapi kita tidak pula ditegah untuk mengingati kematian. Bahkan kita amat digalakkan untuk sentiasa mengingati kematian, kerana dengan ingat kepada mati dapat menambahkan lagi amal kebaikan dan kebajikan kita, dan dapat menjauhkan diri kita daripada terjerumus di dalam lembah dosa dan kemungkaran. Sekurang-kurangnya dengan ingat kepada mati, kita mempunyai masa untuk meninggalkan dosa tersebut, lantas bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Maha menerima taubat. Walaupun masa yang ada hanya sekitar beberapa minit sahaja sebelum diangkat umur kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun ia amat berharga. Ada orang yang telah diterima taubatnya walaupun telah membunuh begitu ramai orang, dengan sedikit masa yang diberikan oleh Allah, dengan taubat yang sesungguhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubatnya, dan dimasukkan ke dalam syurga. Inilah yang disebut sebagai rahmat daripada Allah, yang perlu kepada kita untuk kita gubuk peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan dengan ingat kepada kematian, mengingatkan kita tentang bagaimana nasib kita di hadapan Allah di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, "Aktsiru min dzikri hadhil ladzat," yang bermaksud, perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang melenyapkan segala macam kelazatan, yakni dengan mengingati kematian. Marilah kita memperbanyakkan amal ibadat kita, memperbanyakkan amal kebajikan kita, menjauhi dosa dan maksiat, khususnya dosa yang berkaitan dengan manusia yang sukar untuk dihapuskan, melainkan dengan mendapat kemaafan daripada mempunyai badan, ataupun dibawa di akhirat kelak, sehingga boleh menjerumuskan kepada muflis seseorang itu di akhirat kelak. Begitu juga hendaklah kita bertaubat kepada Allah selagi masa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini jangan disia-siakan sehingga tibanya ajal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya, ia tetap akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan serta membalaskannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi hendaklah kita sentiasa mengingatkan diri kita sendiri akan betapa kehidupan sebenar kita ialah akhirat. Oleh sebab itu, apa saja yang boleh membawa kebaikan di akhirat, yang boleh menyebabkan kita mendapat keredaan Allah, dikurniakan pahala, diringankan dan dihapuskan dosa kita, ada amalan-amalan sesuatu yang boleh menjadi syafaat kepada kita, mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah perkiraan kita apabila kita mengingati kematian. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik ialah orang yang sentiasa merendahkan diri, bermuhasabah, menilai kembali amalan yang dilakukan, bagaimana amalan ini boleh memberi kesan apabila berada di mahkamah agung di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sentiasa muhasabah diri dan melakukan amalan dan bekalan untuk hidup selepas daripada kematian, yang bekalannya ialah sama ada dosa ataupun pahala, perjalanannya ke neraka ataupun ke syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan itu ingatan yang terbaik yang dapat melenyapkan sifat tamak dan khalaqah kita kepada dunia, lebih-lebih lagi yang boleh membawa kepada kemungkaran dan kejahatan, yang boleh merosakkan kehidupan kita di akhirat bahkan juga di dunia, seperti terlibat dengan penyelewengan, rasuah, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mendoakan agar negeri dan negara kita sentiasa berada dalam keadaan aman dan damai, dan umat Islam bersatu padu, dan janganlah ada di antara kita yang satu akidah, satu agama, benci-membenci di antara satu sama lain, tuduh-menuduh di antara satu sama lain, dendam-mendendam sesama kita. Semoga dengan kesatuan Islam kita dapat mempertahankan
ketuanan Islam yang menjadi tonggak pada kedaulatan agama bangsa dan negara kita. Marilah kita kembali memakmurkan masjid kita supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan sentiasa melazimi untuk solat berjamaah di masjid dan sentiasa untuk melazimi diri kita dengan majlis-majlis ilmu yang diadakan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan tahap kebersihan persekitaran kita melalui kempen amalan kebersihan 3R dan kitab semula yang sedang berjalan. Semoga usaha ini dapat membendung wabak denggi dan wabak-wabak lain yang sedang merebak di negara kita ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. أرض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزق اللهم التوفيق والهداية والعناية لسلطان Pahang ke bawah Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Maulana As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum As-Sultan Al-Haj Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. وكذلك بسمو ولي العهد تنكو حسن إبراهيم علم شاه ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه القائم بعمل الملك Pahang. اللهم ارزقهما قولا حكيما وعملا مستنيرا وثبتهما على الصراط المستقيم يا حي يا قيوم. اللهم ارزق بلدنا Pahang خاصة وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء واحفظها بحفظك من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم اصرف عن ولاية Pahang وماليزيا وسائر بلاد المسلمين الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا كريم إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.